forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir tentang isu timbang semula penyiaran subsidi RON Notify, Muhyiddin bimbang harga barang naik. Mari kita dengar respon detail daripada Datuk Kamal Amir. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Sepanjang perbincangan hari ini, saya masih kecewa lagi saudara apabila ahli parlimen daripada Ulu Terengganu, saudara, ahli parlimen Ulu Terengganu waktu Tan Sri Muhyiddin berucap saudara, membahaskan Tan Sri Muhyiddin tak bersetuju. Bukan tak bersetuju, dia kata macam gambaran soal tak bersetuju bila dia mengatakan bahawa kenaikan harga gaji untuk gaji minimal daripada 1,500 ke 1,700 ini boleh membebankan syarikat katanya. Jadi dia kata perlu pertimbangkan semula penyasaran subsidi RON 95 pula. Jadi saya nampak adalah fakta-fakta yang diutarakan yang boleh kita gunakan. Boleh, tak ada masalah. Tapi saya yakinlah bila beliau mengutarakan persoalan tersebut, dia pernah jadi Perdana Menteri, tentulah kerajaan dah bersiap sedia bagaimana penyasaran itu dapat dilaksanakan. Cuma sebagaimana saya katakan tadi, ahli parlimen Ulu Terengganu tiba-tiba dia mencelah. Sekali lagi saya lihat seolah-olah macam ada personal vendetta ataupun macam ada kebencian yang melampau lah saudara. Kebencian yang melampau yang diterjemahkan apabila dia mencelah dalam ucapan sewaktu Tan Sri Muhyiddin berucap, dia mengatakan bahawa masih mengutarakan persoalan perkataan ketimbang. Dan diterjemahkan pula ketimbang itu kencing, tipu dan sembang. Saya kata kenapa isu itu masih dibangkitkan lagi di parlimen? Saya tak tahulah. Saya nampak itu adalah gambaran seolah ada kebencian. Tak apalah, kamu wakil rakyat. Rakyat di Ulu Terengganu menyokong dia untuk jadi wakil rakyat. Tapi rakyat di Ulu Terengganu ingat-ingatlah wakil rakyat yang sebegini, saudara. Apabila isu tak sepatutnya lah bangkit nak cerita isu ketimbang. Malahan Tan Sri Muhyiddin pun tak layan. Saya pun tak faham kenapa persoalan-persoalan sebegitu dibangkitkan. Dan tapi bagaimanapun saya bercakap terima kasih kepada ahli parlimen. Ada juga yang membicarakan persoalan bagaimana penyasaran minyak ataupun petrol RON 95 yang ada diungkapkan oleh Yang Mohd Perdana Menteri sewaktu ucapan bajetnya bahawa mungkin akan dilaksanakan subsidi bersasar pertengahan tahun 2025. Jadi saya rasa kenapa itu dilakukan pada pertengahan tahun supaya kaki tangan kerajaan terutama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna itu lebih bersiap sedia. Bukan terus buka bulan Januari, Februari, tidak, pertengahan tahun. Dan di samping itu saya merasakan bahawa ia bukan dikenakan untuk semua rakyat. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan 85% akan ada pengecualiannya, yang dikenakanlah tingkat sekitar 15%. Dan nampaknya dipersoalkan istilah T15, dulu T20. Sekarang ni tangga gaji T15 tu mungkin orang kaya, orang yang maha kaya. Itu yang menjadi persoalannya. Saya pun tak tahulah. Saya harap mungkin minggu depan, hari Selasa ataupun masa penggulungan nanti, tentulah kerajaan Madani, pimpinan Datuk Anwar Ibrahim akan memperjelaskan apa yang dimaksudkan dengan T15, T20 dan sebagainya. Dan saya rasa besok ada sehari lagi persidangan. Kalau besok sehari lagi persidangan, seminggu lamanya. Apakah unjuran quality of debate ataupun perbahasan yang berkualiti yang akan diutarakan oleh warga ahli parlimen besok? Saya amat mengharapkan adalah sesuatu. Agak saya nampak bahawa bagaimana kalah lah ahli parlimen Pasir Panjang, ahli Rantau Panjang. Itu baik. Kita yang baik, kita kata baik. Apabila beliau semalamlah begitu prihatin, mendedahkan bagaimana berlakunya seorang warga di Johor Bahru yang meninggal dunia akibat kebuluran. Saya rasa itu sepatutnya dilakukan, dedahkan di parlimen. Tapi bukanlah jangan sembang merapu. Cuma hari ini ahli parlimen kapal saya pun tak faham.
Dia doktor saya, dia nak cakap apa pun saya tak tahulah. Tidak, soal jalan yang lekak lengkuk, yang berlubang, itu bukan soal apa bajet. Kita nak melihat bagaimana beliau sebagai pengamal perubatan bercakap soal ditumpukan kepada hospital, perubatan dan sebagainya. Jadi masing-masing ada latar belakang saya. Tapi dengan latar belakang mereka ambil latar belakang sebagai insinyur, ada yang jadi peguam, ada yang jadi doktor. Sepatutnya mereka berbicara hal rakyat yang menyentuh soal kepakaran. Tapi nampak gayanya, saya yakin rasa bahawa pimpinan daripada Perikatan Nasional mereka terperangkap kali ini dengan bajet yang dibentangkan oleh Zainuddin Ibrahim yang mahu menoktahkan kemiskinan tanpa mengira kaum, tanpa mengirakan keturunan, bahawa mengakibatkan mereka tidak mempunyai idea untuk membangkang. Tapi kalau tak mampu nak bangkang, santunilah, bagilah cadangan untuk memperbaiki. Itu yang kita katakan, kita menunggu bajet alternatif daripada Perikatan Nasional. Tak ada pula. Yang ada hanyalah kritikan yang tak menentu. Jadi waktu yang begitu berharga. Jangan lupa saya, tiap-tiap ahli parlimen mendapat bayaran allowance daripada kantung rakyat. RM450 saya. Rakyat membayar gaji mereka untuk berbahas di parlimen. Tapi kalau setakat perbahasan hampir masuk parlimen nak cakap, nak telefon, dan tidak menghormati persidangan dewan, saya rasa ini bukan satu sikap yang baik bagi seorang ahli parlimen. Bagaimanapun saya, kita tunggu besok apakah ada perbahasan yang benar-benar ada quality of debate ataupun perbahasan yang berkualiti di kalangan ahli Dewan Rakyat. Kita saya baca detail lagi. Muhyiddin Yassin menyeru Putrajaya antaranya mempertimbangkan semula keputusan melakukan penyiasan subsidi petrol RON95 sambil menyuarakan kebimbangan menyebabkan harga barang yang meningkat. Bekas Perdana Menteri berkata pembesaran subsidi dicadang terhadap golongan T15 menjurus mereka memindahkan kos kenaikan kesan penyiasaran bahan aktif itu kepada pengguna jika mereka terdiri daripada perniaga. Akhirnya yang terjejas dengan pembesaran subsidi petrol ini bukan hanya golongan T15 tetapi juga golongan B40 dan M40. Dengan kadar inflasi dijangka meningkat 2% hingga 3.5% tahun depan, kerajaan perlu menimbang semula dasar rasionalisasi subsidi, katanya dalam pembahasan Belanjawan 2005 di Dewan Rakyat. Muhyiddin yang juga pengurusi PN turut membantah penaikan subsidi pendidikan di sekolah berasrama penuh terhadap keluarga T15 jika kerajaan meneruskan rancangan pembesaran subsidi RON95. Sudahlah mereka terpaksa membayar harga petrol yang lebih mahal. Bermula tahun depan mereka juga terpaksa membayar lebih untuk pendidikan anak-anak asrama penuh sekolah. Hal pendidikan untuk anak ini janganlah diganggu, katanya. Akhirnya itu menyokong kerja apa pada Dapat Zainuddin Ibrahim. Assalamualaikum.